Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 5 KSSM. Okey, bab yang ketiga, Matematik pengguna. Topik dia adalah insurance. Okey, baik. Para pelajar boleh merujuk buku teks muka surat buku teks matematik tingkatan 5 KSSM muka surat 72 sehingga muka surat 82. Okey. Bab yang ketiga ni dia agak panjang juga, jadi cikgu akan pecahkan kepada part 1 dan juga part 2 lah. Jadi untuk video kali ini cikgu akan sentuh part 1 dululah. Okey, part 1 ni cikgu akan sentuh satu bahagian dalam bab ni, dan part tu kita akan sentuh satu bahagian yang seterusnya. Okey. Baik. Apakah yang para pelajar akan pelajari dalam bab ini? Okey. Yang pertama, risiko, dan yang keduanya perlindungan insurans. Okey, ada beberapa jenis insurans kita akan sentuh dalam bab inilah. Okey, baik. Maslahat bab. Kenapa kita belajar berkaitan dengan insurans ni? Okey, pengetahuan tentang risiko dan juga insurans sebagai perlindungan kewangan adalah sangat penting bagi setiap individu sebagai persediaan pada masa depan. Pengetahuan ini juga penting dalam pengurusan kewangan peribadi kerana kita mungkin akan menggunakan sebahagian pendapatan kita untuk insurans. Okey, baik. Sebagai pengetahuan kat sini, di Malaysia, industri insurans telah dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia bawah Akta Insurans 1996 yang telah menggantikan Akta Insurans 1963. Akta ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan insurans dan menjadi asas perundangan utama yang mengawal urusan perniagaan insurans di Malaysia. Selain itu, Akta ini telah memberi kuasa kepada Bank Negara Malaysia untuk menentukan perkara-perkara yang selaras dengan peruntukan Akta. Okey, baik. Dalam bab ini ada beberapa istilah ataupun perkataan-perkataan yang baru kepada para pelajar. Mungkin tak pernah dengar perkataan-perkataan ini, kita akan belajar satu persatu dalam bab ini. Yang pertama, deductible. Yang keduanya, insurans am. Yang ketiga, insurans hayat. Kadar, co-insurance, perlindungan, polisi, premium, risiko. Okey. Acap kali kita mendengar dan melihat dalam berita dan akhbar tentang musibah yang menimpa sesebuah keluarga seperti banjir, kebakaran, kecurian, kemalangan dan sebagainya. Pernahkah anda terfikir bahawa anda dan keluarga anda mungkin akan menghadapi musibah sedemikian pada masa akan datang? Jika ya, sudahkah keluarga anda bersedia menghadapinya? Sekiranya musibah berlaku kepada diri kita, pastinya kita akan menanggung sejumlah kerugian wang ringgit. Oleh itu adalah sangat penting untuk anda memahami tujuan insurans kerana insurans membantu menangani ketidakpastian dan kerugian yang mungkin akan dihadapi. Okey, itu pengenalan berkaitan dengan risiko dan perlindungan insurans. Kenapa pentingnya kita perlu mengambil pelan insurans. Baik. Kita akan masuk kepada topik pembelajaran kita. Okay, risiko dan perlindungan insurans. Standard pembelajaran menjelaskan maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans, dan seterusnya mengenal pasti jenis insurans hayat dan insurans am bagi melindungi pelbagai jenis risiko. Okey, baik. Buletin ilmiah dekat sini.
Elemen penting dalam definisi risiko. Risiko itu apa dia? Risiko tidak dapat ditentukan. Yang kedua, risiko yang melibatkan kerugian. Baik, kita pergi kepada pertama tu, risiko, maksud risiko tu sendiri. Tahukah anda bahawa setiap daripada kita adalah terdedah kepada bahaya yang mungkin menimpa diri, keluarga atau harta benda kita? Okay. Tengok gambar rajah ni. Okay, kemalangan, kebakaran. Okay, bila melibatkan kemalangan ni ada cacat kekal dan sebagainya. Itu orang kata kesan, orang kata akibat risiko-risiko yang berlaku lah, yang orang kata menyebabkan kesan kepada kita lah. Okay, baik. Kemalangan jalan raya yang mencederakan pemandu dan penumpang kenderaan yang terlibat, kemusnahan harta benda disebabkan kebakaran, bil perubatan yang tinggi akibat penyakit kritikal dan sebagainya, mungkin boleh berlaku dalam kehidupan kita. Sudah semestinya kejadian seperti ini menyebabkan kita menanggung kerugian. Hakikat bahawa diri kita terdedah kepada kerugian sedemikian dan ketidakpastian sama ada perkara tersebut akan berlaku kepada diri kita atau tidak menyebabkan wujudnya risiko dalam kehidupan kita. Oleh itu, risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Itu maksud risiko. Kehidupan sebagai seorang murid tidak terlepas daripada kebarangkalian berdepan dengan risiko. Risiko yang mungkin anda hadapi adalah seperti mengalami kemalangan ketika dalam perjalanan pergi ke sekolah, mengalami kecederaan semasa dalam perlawanan bola sepak, atau terjatuh di tangga semasa dalam perjalanan ke perpustakaan sekolah. Okay. Walaupun anda mungkin menjalani kehidupan dengan berhati-hati dan mengamalkan cara hidup yang sihat, risiko anda berdepan dengan perkara yang tidak diingini masih ada. Oleh itu, dengan wujudnya insurans kepada semua lapisan umur, anda akan diberikan satu perlindungan kewangan jika kejadian yang tidak diingini berlaku kepada anda. Okey, baik. Pergi kepada muka surat seterusnya. Okey, yang tadi kita dah sentuh berkaitan dengan definisi risiko. Yang ini kita masuk kepada definisi ataupun maksud insurans itu sendiri. Baik. Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Kontrak insurans dimeterai antara syarikat insurans dengan pemilik insurans. Dalam kontrak ini, syarikat insurans dikehendaki membayar ganti rugi atau pampasan bagi kerugian yang dilindungi seperti yang dinyatakan dalam polisi sebagai balasan kepada bayaran premium yang dibuat oleh pemegang polisi. Secara ringkasnya kita tengok rajah ni. Okey, pemegang polisi dia mau apa? Contoh kita ni pemegang polisi, kita membayar premium bulanan kepada syarikat insurans. Jika berlaku kata apa kita sentuh kita apa yang kita cerita pasal risiko tadi, kemungkinan berlakunya musibah tu, okey, syarikat insurans mesti membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku kepada pemegang polisi. Okey, secara lebih dalam lagi, okey, kita tengok dekat tepi ni buletin ilmiah. Okey. Pertama, syarikat insurans ni. Okey, ialah pihak yang bersetuju untuk membayar pampasan atas kerugian yang telah diinsuranskan. Pemegang polisi ataupun pemilik insurans itu sendiri pihak yang akan menuntut dan menerima pampasan atas kerugian yang dialami. Yang ketiga, kontrak insurans tadi tu, suatu polisi dan sebagai bukti kepada perjanjian yang telah dibuat antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Premium, okey, yang bayar bulan-bulan tu premium tu apa? Jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans. Baik.
Jumlah pembayaran ganti rugi yang akan dibayar kepada pemegang polisi adalah hanya setakat jumlah kerugian yang dialami. Hal ini demikian kerana prinsip utama dalam sistem insurans adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian yang juga dikenali sebagai prinsip indemnity. Oleh itu, prinsip insurans ini tidak akan membenarkan pemegang polisi memperoleh keuntungan daripada insurans yang dibeli. Okey, prinsip indemnity ni kat sini kita tengok. Syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsyuranskan pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsyuranskan. Insurans tidak boleh menghalang sesuatu kerugian daripada berlaku, tetapi insurans berkepentingan untuk mengurangkan beban kewangan yang akan ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Hal ini demikian kerana pembelian amount insurans yang mencukupi akan menghapuskan ketidakpastian terhadap kerugian kewangan jika berlakunya kerugian yang diinsyuranskan itu. Okey, baik. Itu kita dah sentuh berkaitan dengan risiko dan juga insurans. Okey, baik. Kita masuk kepada jenis-jenis insurans. Okey, baik. Ada dua jenis insurans iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Okey. Insurans terbahagi kepada dua jenis insurans utama iaitu insurans hayat dan insurans am. Insurans am ni dah ada pecah-pecahan dia pula, ada jenis-jenis dia. Okey, nanti kita akan sentuh satu persatu. Kedua-dua insurans ini melindungi pelbagai risiko yang berbeza. Okay, para pelajar boleh buat ni mobilisasi minda 1, aktiviti secara berkumpulan untuk mengenal pasti kerugian-kerugian dan juga kata jenis risiko yang dilindungi insurans. Okay. Langkah 1, bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Okey, baik. Yang kedua, setiap kumpulan perlu mencari beberapa keratan surat khabar atau berita dalam talian yang melibatkan bencana yang menimpa individu atau sesebuah keluarga. Yang ketiga, berdasarkan situasi dalam berita itu, kena pasti jenis kerugian yang dialami dan jenis risiko yang dilindungi insurans. Okey, buat dalam bentuk jadual ni. Yang keempat, bentangkan hasil kumpulan anda dengan menggunakan kaedah galeri jelajah minda ataupun gallery walk. Perbincangan mengapakah insurans penting kepada pemegang polisi. Okey, jadi kesimpulannya hasil daripada aktiviti mobilisasi minda 1 ni, didapati bahawa insurans berkepentingan dalam melindungi pelbagai jenis risiko yang akan mengakibatkan kerugian yang tidak disengajakan dan boleh menyebabkan pemegang polisi menanggung kerugian kewangan. Itu pentingnya insurans ni. Baik. Kita masuk kepada jenis-jenis insurans yang cikgu sebutkan tadi, ada dua, insurans hayat, insurans am. Kita masuk dulu insurans hayat. Insurans hayat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsyuranskan atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah seperti berikut. Yang pertama, kematian. Yang kedua, hilang upaya ataupun keilatan. Yang ketiga, penyakit kritikal. Tujuan insurans hayat adalah untuk menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung pada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Namun sekiranya pemegang polisi masih hidup tetapi mengalami hilang upaya ataupun keilatan menyeluruh dan kekal, pemegang polisi boleh menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam polisi insurans hayatnya. Okey. Baik. Kita masuk kepada insurans am. Baik. Insurans am memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung selain risiko yang dilindungi dalam insurans hayat. Terdapat banyak jenis insurans am yang melindungi pelbagai risiko. Okey, boleh tengok kat sini. Ada 5 jenis insurans am yang disenaraikan. Yang pertama, insurans motor. Okey, kenderaan lah kat sini, insurans kenderaan.
Yang kedua, insurans kebakaran. Yang ketiga, insurans perubatan dan kesihatan. Yang keempat, insurans kemalangan diri. Yang kelima, insurans perjalanan. Baik, kita sentuh satu persatu. Insurans motor. Okay, ini info pengetahuan am lah. Insurans motor merupakan insurans yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kenderaan di Malaysia yang tertakluk bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Insurans motor memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Jadual di bawah menunjukkan 4 jenis polisi insurans motor yang melindungi kenderaan anda. Okay. Okay, ini dia punya perlindungan. Dekat sini polisi ada 4 jenis. Polisi, akta, pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Yang keempat itu komprehensif. Maksudnya dia macam pelan-pelan insurans motor ni ada 4 jenis lah. Okay, perlindungan dia kita tengok ni perbezaan dekat sini. Ada yang ya, ada yang tidak ni. Liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Okay. Maksudnya semua jenis polisi insurans dia ada dia punya, maksudnya dia lindungi, maksudnya perlindungan ini dilindungi oleh keempat-empat polisi insurans ni. Kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Kalau harta tidak, kalau yang lain ni ya. Kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian. Okey, harta pihak ketiga tidak. Pihak ketiga kebakaran, kecurian, komprehensif ya. Kerugian dalam kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Komprehensif je yang ada polisi yang melindungi yang ni. Okey, kerugian kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Yang lain ni tak ada. Okey, maksudnya kita kena ingat perbezaan dia ni lah. Kita kena banding bezakan. Jadi kat sini kita tengok pelan komprehensif ni yang paling bagus lah sebab dia melindungi ke semua jenis perlindungan. Okay, ada kerugian, kerosakan semua dia lindungi semua. Okay, baik. Polisi komprehensif memberikan perlindungan yang menyeluruh berbanding dengan 3 polisi di atas. Persamaan bagi polisi-polisi ini ialah perlindungan tidak merangkumi tuntutan pemandu dan penumpang kenderaan seperti kecederaan dan kematian. Maksudnya dia melindungi pihak yang ketiga saja, kecederaan, kerugian atau kerosakan yang dialami oleh pihak ketiga saja. Tapi kalau kata kecederaan yang dialami oleh kata pemegang polisi atau pihak pertama ni tidak dilindungi, okey. Tentulah. Sebagai contoh kita nak tengok. Agus memandu kereta miliknya dengan membawa seorang penumpang iaitu kawannya Faizal. Dalam perjalanannya itu, kereta Agus telah hilang kawalan lalu melanggar sebuah kereta lain yang dipandu oleh Devi. Agus, Faizal dan Devi telah mengalami kecederaan manakala kereta Agus dan Devi mengalami kerosakan. Ini situasi dia lah. Kita nak tengok dia kata polisi insurans ni yang mana dia perlindungan apa yang diinsurankan. Baik. Yang ni dia kata tadi, dalam insurans motor, pihak pertama adalah pemandu ataupun pemegang polisi itu sendiri. Yang kedua, syarikat insurans. Pihak ketiga ni mana-mana individu yang terlibat dalam kemalangan disebabkan oleh pemandu tidak termasuk penumpang. Jadi untuk situasi ini, pihak pertama tu Agus. Okey. Maksudnya Faisal tu penumpang, jadi tidak kata Faisal ni kata tidak termasuk pada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah Devi tu tadilah, okay, yang terlibat dengan kemalangan. Keduanya syarikat insurans. Okey, baik. Kita dah faham situasi tu. Okey. Muka surat 78 tu dia kata, jika Agus menginsurankan keretanya bawah polisi komprehensif. Yang ni polisi komprehensif ni semua perlindungan tu. Tapi perlindungan yang macam mana yang dilindungi? Okey. Polisi ini akan melindungi tuntutan kerugian, kecederaan dan kerosakan kereta pihak ketiga iaitu Devi dan kerugian kerosakan kereta Agus. Maksudnya
Tuntutan tu cuma untuk kerugian, kecederaan dan kerosakan pihak ketiga iaitu Devi dan kerosakan kereta Agus saja. Okey. Walau bagaimanapun kos perubatan kecederaan yang dialami oleh Agus dan Faizal tidak akan dilindungi. Maksudnya untuk pihak pertama dengan juga penumpang tu tidak dilindungi. Okey. Maksudnya kena bayar sendirilah kos perubatan kecederaan tu. Tapi untuk Devi ni pihak ketiga tu, polisi insurans tu dia lindung. Dia lindunglah kecederaan, kerosakan, kerugian dan sebagainya. Okey. Liability ialah jumlah hutang yang perlu dijelaskan dengan wang, barang atau perkhidmatan. Okey, baik. Termasuk kepada insurans am yang kedua, insurans kebakaran. Insurans kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Pampasan akan dibayar oleh syarikat insurans untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi tertakluk kepada jumlah yang diinsurankannya. Bagi mendapatkan perlindungan selain daripada kebakaran, kilat dan letupan, pemegang polisi boleh memasukkan perlindungan tambahan seperti taufan, banjir, rusuhan dan sebagainya dalam polisi kebakaran yang sedia ada dengan tambahan premium. Maksudnya kita tambah perlindungan tu kena bayar lebih lah. Premium bulanan tu. Okey, baik. Insurans am yang ketiga, insurans perubatan dan kesihatan. Selain risiko kematian, anda juga perlu memberikan perhatian kepada risiko kemerosotan kesihatan yang mungkin dihadapi. Hal ini demikian kerana anda mungkin terpaksa menanggung perbelanjaan perubatan seperti kos kemasukan ke hospital dan pembedahan. Antara polisi yang terdapat dalam insurans ini ialah insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal, insurans pendapatan akibat hilang upaya, insurans pendapatan hospital. Okay. Seterusnya, yang keempat, insurans A yang keempat, insurans kemalangan diri. Okay, yang tadi insurans motor dia tak lindungi diri kan. Jadi insurans kemalangan diri barulah dia melindungi diri pemandu tu pihak pertama tu. Insurans kemalangan diri memberikan perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Insurans ini adalah berbeza daripada insurans hayat dan insurans perubatan dan kesihatan. Okey, insurans am yang kelima, insurans perjalanan. Insurans perjalanan melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, udara atau laut seperti kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja perubatan dan lain-lain. Tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi insurans am ialah 1 tahun ataupun kurang dari tempoh 1 tahun. Premium yang dibayar pula adalah pada satu-satu masa apabila anda memerlukan perlindungan polisi tersebut. Okey, baik. Selain daripada insurans hayat dengan insurans am tadi tu, ada satu lagi jenis insurans kita panggil insurans berkelompok. Okey. Insurans berkelompok secara asasnya memberikan perlindungan kepada sekumpulan individu, biasanya pekerja syarikat atau murid sekolah dan pelajar institusi pendidikan. Okey, ada dua jenis kat sini kita tengok. Insurans berkelompok kepada organisasi. Perlindungan kewangan disediakan kepada pekerja sesebuah organisasi seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Dengan adanya insurans ini, pekerja-pekerja syarikat tersebut akan menikmati perlindungan sewajarnya daripada majikan mereka. Yang kedua, insurans berkelompok kepada murid atau pelajar lah. Perlindungan kewangan disediakan kepada murid seperti kematian, lumpuh, kecacatan dan allowance kerusi roda dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bawah skim takaful pelajar sekolah Malaysia TPSM. Secara umumnya, tujuan anda mendapatkan insurans adalah seperti berikut. Yang pertama, sebagai bantuan kewangan kepada keluarga sekiranya anda hilang upaya, menghidapi penyakit kritikal atau meninggal dunia.
Yang kedua, mengurus perbelanjaan hidup, hutang dan komitmen sekiranya anda tidak mampu lagi bekerja. Yang ketiga, bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi, yang tidak mampu dibayar oleh kata dengan keadaan kewangan semasa yang ada lah. Yang keempat, sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Okey, baik. Tengok latih diri 3.1A tu. Okey. Berdasarkan situasi di bawah, jawab soalan berikut. Encik Daud membeli satu polisi insurans untuk dirinya jika dia terlibat dengan kemalangan daripada syarikat insurans bersatu berjumlah RM300,000 dengan bayaran bulanan RM100. Okey, soalan dia tu, siapakah syarikat insurans dan pemegang polisi? Jadi syarikat insurans adalah syarikat insurans bersatu. Pemegang polisi Encik Daud lah. Okey. Berapakah had perlindungan? Had dia yang ni lah, RM300,000. Berapakah nilai premium bulanan? Okey, bayaran bulan, maksudnya premium bulanan yang ni yang dibayar bulanan tu RM100. Nyatakan risiko yang diinsurankan. Okey, risiko apa? Kemalangan diri. Okey, selesai. Jadi kita fahamlah kat situ. Okey, baik. Nombor 2. Pada suatu hari, kereta Melissa telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan dia didapati bersalah. Akibat kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar Melissa mengalami kecederaan patah kaki. Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Okey. Berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insurannya jika dia menginsurankan keretanya bawah polisi pihak ketiga. Okey. Jadi tuntutan yang hanya boleh dibuat jika kata insurans tu polisinya adalah polisi pihak ketiga. Okey. Kenderaan sendiri kita tidak boleh kata kita tak boleh nak buat tuntutan lah. Sebab untuk pihak ketiga dia tidak melindungi kecederaan, kerugian atau kerosakan terhadap kereta pemilik pihak pertama ataupun pemegang polisi itu. Kereta sendiri tidak dilindungi. Jadi yang boleh dituntut adalah cuma kos rawatan kecederaan, kerugian dan kerosakan kereta yang dialami oleh pihak ketiga sahaja. Okay, maksudnya yang kerosakan kereta Melissa tidak dilindungi, kos rawatan kecederaan dia pun tak dilindungi, semua kena tanggung sendiri. Okay, itu disebabkan polisi pihak ketiga tidak melindungi perkara tersebut. Okey, baik. Itu penting kita kena faham polisi insurans tu, apa perkara yang dilindungi dan tidak dilindungi. Okey, baik. Kita masuk kepada standard pembelajaran seterusnya, mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Okey, di mana kita akan sentuh dua perkara tu, insurans perjalanan, insurans hayat. Okey, kita tengok contoh. Satu, jadual di bawah menunjukkan harga premium insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Sendian Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Okey, baik, cuba tengok kat situ. Bilangan hari, okey, dia ada bilangan hari dia ni, bilangan hari sekian. Okey, dan ada juga premium tahunan. Okey, umur 18 hingga 69 tahun saja. Okey. Kalau untuk pemegang polisi, okey, ada dua kategori, negara mana dia pergi Asia, Eropah, pemegang polisi dan pasangan, okey, Asia, Eropah, dan kata untuk keluarga, okey, dari 3 jenis kat situlah. Baik. Soalan pertama, itu apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Okey, perbezaan dia disebabkan oleh destinasi, ada dua tu, Asia, Eropah. Tempoh perjalanan, maksudnya bilangan hari dia tu berapa hari apa semua. Bilangan orang yang diinsurankan. Kalau seorang, pemegang polisi seorang. Kalau pemegang polisi yang pasangan, 2 orang dah. Keluarga mungkin lebih daripada 2 orang. B, tempoh perjalanan, kata mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium. Okey, jawapan dia
Tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Okay, C. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Jadi kita boleh bagi carangan dekat sini. Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan. Yang ni, premium tahunan bagi negara-negara Eropah kerana ini lebih menjimatkan daripada membeli insurans bagi tempoh 11 hingga 18 hari setiap kali perjalanan. Kalau dia ambil yang kata setiap kali nak pergi ke negara Eropah tu, kata plannya 11 hingga 18 hari tu 127. Kalau 10 kali nak pergi 1270 dah. Tapi kalau dia ambil terus premium tahunan ni untuk setahun tu, berapa kali dia pergi pun cuma 280 saja, lagi jimat lah. Okey, baik. Kita sambung lagi muka surat 81. Bagaimanakah mengira premium bagi insurans hayat? Okey, baik. Bagi insurans hayat, nilai premium yang dibayar bergantung pada nilai muka yang dipilih, umur, jantina dan sama ada merokok atau tidak. Pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap RMX nilai muka. Jadi rumus atau formula dia nak kira premium bulanan tu. Premium sama dengan nilai muka polisi, berapa ribu dia perlindungan dia, 300,000 ke 400,000, itu nilai muka polisi. Maksudnya jumlah had perlindungan tu berapa. RMX ni adalah kata nilai kata muka insurans. Okay, kebiasaannya nilai muka insurans ni RM1000 lah. RM1000. Kadar premium per RMX. Kalau nilai muka ni RM1000, jadi kadar premium per RM1000 tu berapa? Kebiasaannya dia bagi dalam bentuk jadual. Okay, tengok contoh dua ni, ada jadual dia. Okay, baik. Okay. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1000, yang ni RMX. Nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans LYZ adalah seperti berikut. Okay, dia ikut umur lah, 35 hingga 40. Kategori lelaki dan perempuan. Lepas tu dia pecah kepada dua kategori jugalah. Bukan perokok dengan perokok. Okay, berapa dia punya kadar premium, okay, bulanan tu. Baik. Soalan dia. A. Mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat bagi seorang perokok? Itu soalan dia. Jadi penyelesaian dia kita tengok kat sini. Kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Okay. Yang kedua, kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Okay. Soalan B, berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan. Okay. Premium ni dia tahunan, bukan bulanan. Premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okey, nombor 1, Encik Guan membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Ini kita panggil nilai muka polisi itu RM100,000. Dia berumur 39 tahun, dia lelaki lah Encik Guan ni. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Jadi kita tengok dalam jadual ni. Okey. Encik Guan tadi tu umur 39, bukan perokok. Jadi nilai premium tahunan dia tu RM2.49. Sen tu lah. Okey, kita ambil nilai tu. Okey, jadi cara kira dia kita tengok penyelesaian dia dekat muka surat 82 tu. Berdasarkan jadual kadar premium adalah RM2.49. Jadi premium tahunan Encik Guan adalah okey, tengok RM100,000 tu nilai muka polisi bahagi dengan RMX. RMX tu orang kata RM1000 nilai muka insurans darab dengan kadar premium RM2.49 akan dapat jumlah premium tahunan tu RM249. Okey, itu saja cara kira dia. Okey, baik. Yang kedua, Puan Syapura berumur 36 tahun. Okey, perempuan lah.
Seorang yang sihat dan tidak merokok. Okay, kita tengok. Jadi dia punya kategori dekat sini. Premium dia pun dia punya premium, kadar premium tu ialah RM1.50 kat sini. Membeli polisi insurans tersebut bernilai RM250,000. Ini nilai muka polisi dah. Dan menambah polisi penyakit kritikal. Ditambah lagi polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans LYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Maksudnya orang kata perlindungan untuk penyakit kritikal ni nilainya 30% daripada orang kata RM250,000 ni. Dan kadar premium bagi setiap RM1,000 ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syafura. Okey, dan nilai muka nilai muka insurans tu dia kata RM1,000, kadar premium dia okey RM1.77 bagi penyakit kritikal tadilah. Jadi cara kira dia kita tengok kat sini. Berdasarkan jadual kadar premium untuk yang pertama tu, okay, untuk insurans mula-mula, insurans hayat tu, okay, insurans hayat RM1.50 kadar premium. Okay, mula-mula kita kira dulu jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal. Dia kata 30%, maksudnya 30% darab dengan RM250,000. Maksudnya perlindungan penyakit kritikal tu nilai dia RM75,000. Jadi kita nak kira premium tahunan Puan Syafura, dia ada dua lah. Kita kena kira premium asas tahunan dengan premium tambahan tahunan penyakit kritikal. Jadi premium asas tahunan tu RM250,000 untuk kata yang kata insurans hayat tadi. Bahagi dengan RM1,000 tu, ada RMX tadilah. Okey. Setiap RM1,000 nilai muka insurans darab dengan kadar premium untuk insurans hayat tu RM1.50 tambah dengan kata berapa perlindungan penyakit kritikal bahagi dengan RMX tu 1,000 darab dengan premium untuk penyakit kritikal tu RM1.77 tambah 2 ni, yang ni dapat RM375, yang ni tambah ni dapat RM132.75. Akhir sekali dapat jumlah dia RM507.75. Okey. Tahunan lah yang dibayar oleh Puan Syafura tadi. Okey, baik. Sampai situ saja dulu video part 1. Okey, untuk bab yang ketiga ni, insurans ni. Okey, kita akan ada video yang part 2 pada sesi akan datang lah. Okey, jadi sampai situ saja dulu, dan orang kata sambungan kepada video ini kita akan masuk kepada pentaksiran bilik darjah yang ada dalam buku modul aktiviti mesra digital lah. Okey, itu saja perkongsian cikgu berkaitan dengan bahagian pertama untuk bab yang ketiga ni, matematik pengguna insurans di bawah subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.